Tanjung Manis. Terima kasih Tuan Yang Tertua untuk memberikan saya peluang untuk membahas dalam bajet 2015 ini. Tuan Yang Tertua, sentimen pemisahan Sabah dan Sarawak dari Malaysia memang semakin kuat. Saya rasa kerajaan ambil pendidik tengok wajah melalui tengah apa yang mengakibatkan kebanyakan Sarawakian dan Sabahan berfikir demikian. Kerana semua ini berlaku bukan tidak ada sebabnya. Punca terutamanya ialah Sarawakian dan Sabahan sudah semakin kecewa dengan tindak laku kerajaan persekutuan yang tidak menghormati rakan-rakan kongsi seratannya dan mereka berfikir mereka dianaktirikan oleh kerajaan Barisan Nasional. Baru-baru ini seperti kes Isu Allah dan kes Ibrahim Ali sudah menyakitkan hati-hati orang Sarawak dan Sabah. Tuan Yang Tertua, apabila Malaysia ditumbuhkan pada tahun 1963, 4 negara iaitu Melaya, Sarawak, Sabah dan Singapura bersama menumbuhkan persekutuan Malaysia. Tetapi 51 tahun kemudian, Sarawak hanya menjadi satu daripada 13 negeri di dalam negara Malaysia. Sumber-sumber yang dibahagikan dengan tidak adil mengakibatkan Sabah dan Sarawak sekarang merupakan 20 tahun ketinggalan dari segi infrastruktur. Dengan akibatnya, satu lebuh raya pun tidak ada di Sarawak. Walaupun beratus bilion disumbangkan oleh negeri Sarawak kepada kerajaan persekutuan setiap tahun. Kebanyakan orang Sarawak berasa mereka macam masih di bawah satu penjajahan. Dan dalam konteks ini, di bawah penjajahan Barisan Nasional. Walaupun sudah 51 tahun merdeka, tetapi kedaulatan masih tidak dirasai. Dalam bajet 2015 ini, apabila Perdana Menteri mengumumkan rancangan pembinaan lebuh raya Pen Borneo dengan peruntukan 27 bilion. Apabila saya menyebat dalam buku putiran bajet yang tebal ini, Tuan Yang Tertua, saya tidak menjumpai putiran lebuh raya Pen Borneo tersebut. Adakah ia merupakan satu janji kosong? Saya minta penjelasan. Atau kerajaan berjadang untuk menswastakan lebuh raya Pen Borneo supaya ia dibina oleh pihak swasta. Jadi kerajaan tidak perlu mengeluarkan wang, tetapi pihak swasta boleh mengembalikan kos pembinaannya melalui kutipan tol. Saya minta pengesahan ini. Kalau ini betul, saya amat kecewa. Dan saya rasa rakyat Sarawak juga berasa amat kecewa. Satu-satunya lebuh raya yang dinantikan oleh rakyat Sabah dan Sarawak selama ini, akhirnya pun mesti dibayar oleh poket rakyat sendiri. Mana duit petroleum kami selama ini pergi? Saya mahu menekan sekali lagi di sini bahawa tuntutan 20% oil and gas royalty oleh kerajaan Sarawak adalah berpatutan supaya kami tidak 20 tahun ketinggalan tetapi boleh berbangun setaraf sama Melaya. Pen Borneo Tuan Road sudah lama menjadi mimpi ngeri rakyat-rakyat Sabah dan Sarawak. Beribu-ribu nyawa telah terkorban di atas jalan ini. Jadi pembinaan lebuh raya tidak boleh ditangguhkan lagi. Kerajaan persekutuan bertanggungjawab untuk menambung kos pembinaannya, bukan melalui kutipan tol. Selain itu, semua kontrak pembinaan mesti diberikan kepada syarikat-syarikat Sarawak secara open tender yang transparan, supaya ianya lebih bermanfaat kepada negeri Sabah dan Sarawak, bukan kroni-kroni semata-mata sahaja. Seperti yang dicakap oleh Yang Berhormat Labuan. Labuan juga berhasrat bermimpi supaya ada satu jambatan boleh dibina untuk menyambung Labuan dengan
negeri Sabah dan Sarawak. Tetapi sebelum jabatan itu jadi kenyataan, saya rasa Yang Berhormat Labuan pun akan setuju bahawa Lebuh Raya Pen Borneo mesti dibina dahulu. Sebabnya supaya yang serasi, bukan satu jambatan yang cantik bergabung dengan jalan Pen Borneo yang berlubang-lubang dan bengkak-bengkok. Tuan Yang Dipertua, satu lagi isu yang amat penting kepada rakyat Sarawak ialah Sarawak merupakan negara secular state pada dahulu, sehingga pembentukan Malaysia juga merupakan secular state. Sehingga kini juga merupakan secular state. Kami menjadi rakan kongsi Malaysia dengan persefahaman bahawa Persekutuan Malaysia merupakan negara sekular. Jadi jangan sekali-kali nak mencabar toleransi rakyat Sarawak bahawa Persekutuan Malaysia ialah negara Islamik atau negara bukan sekular. Isu ini amat sensitif dan rakyat Sarawak tidak akan berasa senang kalau sekali-kali dibangkitkan isu ini. Saya harap persefahaman ini akan dihormati oleh kerajaan persekutuan. Dalam bajet ini sekali lagi menunjukkan satu bajet defisit. Tetapi tiap-tiap tahun audit report melaporkan pembaziran, penyelewengan dan pembelian yang tidak diperlukan dan banyak lagi white elephant projects. Pelaksanaan GST dan memotong subsidi juga menunjukkan bahawa kerajaan pusat sudah semakin kurang berkesan untuk memutik cukai kerana negara Malaysia terlalu besar dan kerajaan persekutuan semakin kekurangan wang untuk membangunkan infrastruktur kerana terlalu banyak penyelewengan dan pembaziran yang tidak dikawal dengan berkesan. Ini semua diakibatkan oleh Putrajaya terlalu jauh. Putrajaya terlalu jauh. Tuan Yang Dipertua, sudah sampainya masa kita mengaji balik sistem pentadbiran persekutuan kita. Memang Putrajaya terlalu jauh. Tidak tahu apakah keperluan dan keadaan sebenar yang berlaku di sebelah Sabah dan Sarawak. Saya bercadang, decentralisation ialah jalan baru untuk Malaysia. Kerajaan Sarawak dan Sabah mesti diberi kuasa yang lebih banyak dalam pentadbiran mereka. Kerana kerajaan negeri paling dekat dan mereka lebih tahu keperluan dalam pembangunan negeri masing-masing. Otonomi pendidikan harus dikembalikan kepada kerajaan negeri Sarawak seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Malaysia dan juga hak ehwal kesihatan. Saya juga ingin bercadang supaya sebahagian otonomi dalam hal security seperti sebahagian otonomi dalam pasukan polis diberikan kepada kerajaan negeri. Untuk menjayakan cadangan-cadangan seperti yang saya cakap ini, kerajaan negeri perlu mempunyai kewangan yang cukup. Oleh yang demikian, 20% oil and gas royalty mesti dikembalikan dan juga 50% daripada kesemua cukai-cukai yang dikutip di negeri Sarawak mesti dikembalikan kepada kerajaan negeri Sarawak. Tuan Yang Dipertua, desentralisasi amat penting. Ya, Pasir Putih bangun. Boleh tanya sikit? Boleh. Ya, silakan. Sedakah bahawa Pandang ke speaker. sedakah Tuan Yang Dipertua, sedakah bahawa di sana itu ada satu akta yang diluluskan di Dewan ini pada tahun, kalau tak salah saya, 2 tahun yang lepas, Akta 750 yang mengatakan bahawa wilayah negeri hanyalah 3 nautical batu sahaja daripada pantai. Bermakna royalti minyak Sarawak itu yang jauh daripada pantai, lebih daripada 3 batu nautika, bukan hak Sarawak, tetapi ia adalah hak persekutuan. Terima kasih. Ya, sila. Saya rasa kerajaan persekutuan mesti mengaji balik
apa yang dicakap oleh Pasir Putih. Pasir Putih itu. Desentralisasi amat penting kerana ia boleh memastikan Sarawak dan Sabah boleh berkembang dengan setaraf seperti di Malaya. Ia juga boleh mengurangkan konflik pergauman dalam bidang pendidikan supaya anak-anak Sarawak tidak berasa terancam dari segi bahasa, budaya dan agama. Tuan Yang Dipertua, sekarang tentang beberapa isu tempatan di Sibu. Baru-baru ini, semua syarikat pembinaan kapal di Sibu menerima surat pada MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Dalam surat tersebut menerangkan bahawa mereka menerima aduan daripada pihak kilang besi tempatan tentang terlalu banyak iron plate diimport oleh industri pembinaan kapal Sibu. Jadi, mereka menyuruh MITI melaksanakan safeguard duty yang sebanyak 40% ke atas semua iron plate yang diimport. Tuan Yang Dipertua, pembinaan kapal merupakan satu industri yang penting di Sibu dan ia merupakan satu daripada industri yang penting dalam ekonomi Sibu. Kalau cukai 40% safeguard duty dikenakan ke atas semua iron plate yang diimport, memang akan meningkatkan kos manufacturing. Akibatnya, industri ini akan kehilangan daya persaingan di rantau ini. Dan ia memang merupakan hukuman mati kepada industri pembinaan kapal di Sibu. Banyak orang akan kehilangan kerja, ekonomi Sibu akan merosot. Jadi saya harap lebih banyak bantuan dari kerajaan untuk membangunkan industri ini, tetapi bukan membunuh industri ini. Saya menyuruh kepada MITI supaya sidang mengaji cara yang lain untuk membantu kilang-kilang besi tempatan. Jangan melaksanakan 40% safeguard duty ini. Tuan Yang Dipertua, isu keselamatan di Sibu semakin teruk. Kawalan senjata api di Sibu atau di Sarawak semakin longgar. Kes tembakan dan pembunuhan dengan senjata api semakin meleluas. Saya rasa kerajaan persekutuan ini memang pandai untuk mengawal media, tetapi nampaknya kekurangan upaya untuk mengawal senjata api di Sarawak. Saya harap KDN menjelaskan mengapa kes-kes tembakan pistol ini memang melibatkan kongsi-kongsi gelap di Sibu. Kebanyakan ini melibatkan penjudian mesin kuda yang masih perlu diatasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Walaupun Menteri sudah memberi jaminan pada sesi parlimen yang lalu bahawa beliau akan membanteras mesin kuda ini dengan jaminan yang kuat. Nampaknya semua ini merupakan satu alasan. Menteri cakap atau PCA diluluskan, mesin kuda akan dihapuskan. Tetapi sampai sekarang PCA sudah dilulus, tapi mesin kuda masih ada di sana. Selain itu, saya juga ingin menyuruh Kementerian Dalam Negeri untuk menambah jumlah investigation officer di Sibu. Banyak kes-kes jenayah tidak boleh ditangani dengan lebih berkesan dan pantas kalau tidak ada investigation officer yang cukup. Saya sudah nampak banyak kes jenayah tertungkap dan penjenayah masih di luar sana. Tidak tahu siapa akan menjadi mangsa-mangsa yang seterusnya. Jadi saya minta Kementerian Dalam Negeri memberi perhatian dalam isu-isu keselamatan di Sibu. Sibu memang selalu dilanda oleh banjir. Flood mitigation project di Sibu sudah lama dijalankan dan sudah lama ditangguhkan. Saya di sini ingin bertanya kepada Kementerian Alam Sekitar, bilakah flood mitigation project Sibu ini akan disiapkan?
saya difahamkan bahawa peruntukan untuk flood mitigation project Sibu ini sudah habis diguna untuk rancangan Malaysia 10. Jadi, untuk rancangan Malaysia ke-11, berapakah peruntukan untuk flood mitigation Sibu? Dan adakah dalam rancangan Malaysia ke-11 yang akan datang ini, projek flood mitigation Sibu ini akan disiap? Dan juga saya ingin bertanya kepada Kementerian Alam Sekitar, pam air yang dijanjikan oleh Kementerian di Sungai Pitu, bilakah ia akan ditunaikan? Sudah lama orang-orang penduduk-penduduk di Sungai Pitu, Sibu, menunggu kerajaan untuk memasang pam air itu supaya masalah banjir di Sungai Pitu boleh diselesaikan. Tapi sehingga kini masih tidak tengok apa-apa projek dilaksanakan. Jadi saya harap kementerian boleh mengambil perhatian dalam isu ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Sila Tanjung Manis.